Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Norizan, merupakan guru prasekolah SK Taman Dasiminium. Pada hari ini akan melaksanakan taklimat orientasi prasekolah bagi sesi 2022. Ya. Baik. Sebelum tu saya ucapkan tahniahlah kepada semua ibu bapa yang ada di sini, yang mana anak-anak anda semua terpilih ya untuk masuk ke sekolah SK Taman Dasiminium, yang mana kita mempunyai terlalu banyak permohonan untuk masuk ke SK Taman Dasiminium, tapi alhamdulillah ya, anak-anak anda semua terpilih untuk mengikuti program prasekolah under Kementerian Pelajaran Malaysia bagi sesi 2022. Baik, sebelum itu saya akan menerangkan ya kepada semua ibu bapa, yang mana ibu bapa juga boleh melihat pada slide yang telah kita slide tersebut, di mana pertamanya kita boleh tengok carta organisasi prasekolah bagi sesi 2022 ya, di mana kita punya pentadbir guru besar lah ya, Encik Ibrahim bin Muhammad Mislani, diikuti dengan PK pentadbiran Encik Rosli, PK Hem Hafizuddin, Encik Muhammad Hafizuddin, PK Kurikulum Encik Abdul Halim bin Abdul Rahman, PK pendidikan khas ya, Encik Puan Normazi binti Muhammad Riz, serta PK petang Cik Yusri bin Karim. Okey, tuan-puan juga boleh tengok ya carta organisasi tu, di mana kita ada 4 guru prasekolah ya, 2 sesi pagi dan 2 juga sesi petang ya. Tuan-puan boleh tengok kepada slide tersebut ya. Guru sesi pagi diwakili oleh saya sendirilah, Cikgu Norizan, dan dibantu tiada PPN. Sebelum ni saya tak ada pembantu saya, mungkin akan ada nantilah dalam masa terdekat lah ya. Baik, guru sesi pagi juga bagi kelas desa impian ya, Puan Siti Saharah binti Ayub, bersama dengan pembantu pengurusan murid Puan Nur Afiza binti Abdul Aziz. Okey, untuk sesi petang ya, guru kelas prasekolah Desa Harapan iaitu Puan Nurdiana binti Saleh, dibantu dengan pembantu pengurusan murid Puan Mariati binti Julaihi. Dan juga ya guru prasekolah guru prasekolah Desa Budiman iaitu Puan Nur Fazalila binti Asli ya, yang mana juga seperti saya lah sedang menunggu pembantu pengurusan murid, insya-Allah. Baik, sebelum itu tuan-puan boleh tengoklah ya dia punya kurikulum standard prasekolah kebangsaan ya. Kurikulum dia punya objektif dia, okey, menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan ya. Saya akan bacakan objektif satu persatu. Baik, dia juga mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid yang beragama Islam. Okey, mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia, menghargai dan peka terhadap budaya masyarakat Malaysia, menyayangi dan menghargai alam sekitar, memperkembangkan konsep kendiri yang positif dan berkeyakinan tinggi. Okey, objektif juga mempraktikkan ya amalan kesihatan, membina kecergasan badan dan menjaga keselamatan diri. Baik, mengembangkan daya kreatif dan estetika, mengaplikasikan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif, serta kemahiran menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Ya, itu dia punya KSPK lah, kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Baik, tuan-puan boleh tengok kepada jadual pemakaian baju prasekolah dan jadual persekolahan. Ya. Okey, tuan-puan boleh tengok sini. Baik, sesi persekolahan, tuan-puan tengok sekarang ni yang terpapar adalah sesi persekolahan bagi sesi pagi. Ya. Okey, bagi sesi pagi. Okey, tuan-puan boleh tengok situ apa yang tuan-puan kena ingat lah ya. Semua Isnin persekolahan, Isnin hingga Jumaat, kelas
pembelajaran bermula pada pukul 8 pagi sehingga 12 tengah hari. Tetapi ya tuan-puan kena ingat, okey, waktu kehadiran murid ke prasekolah sebelum pukul 7.30 pagi. Ya, di mana pada pukul 7.30 sarapan akan disediakan untuk murid. Jadi saya suka sini saya nyatakan kehadiran murid sebelum pukul 7.30 pagi, ya, sebelum 7.30. 10 minit sebelum 7.30 dinasihatkan untuk berada di kawasan sekolah lah. Ya, 7.30 kita akan sarapan pagi terlebih dahulu. Jadi masa setengah jam tu kita gunakan untuk murid-murid makan sedulu, bagi kenyang dulu. Pukul 8 pagi kita mula PDP. Ya, belajar start pukul 8 pagi. Okey, pada waktu rehat pula pada pukul 9.30. Ya, 9.30 tu murid akan rehat dan akan makan makanan berat lah. Seperti nasi semua, kita ikut menu yang sudah disediakan oleh KPN. Ya, semua ni ikut menu KPN. Baik, tu dari segi tadi saya cerita pasal pukul 8 pagi sampai pukul 12. Baik, dari segi pakaian, ya, cuba tengok tuan-puan tengok dari segi pakaian murid perempuan, yang mana cuma kita tahulah sekarang ya sekolah pada masa sekarang ni semua murid kena pakai mask, diwajibkan pakai mask bermula daripada rumah. Ya, tuan-puan boleh tengok sekarang ni memang kita patuh dengan SOP. Ya, patuh dengan SOP, murid kena pakai mask. Tuan-puan boleh tengok cara murid berpakaian. Yang warna putih itu adalah hari Isnin, Selasa, Khamis dan Jumaat. Bila tuan-puan tengok yang warna oranye tu, ya, warna oranye tu dipakai pada hari Rabu. Kalau ada lah ya murid-murid ibu bapa yang pernah ada murid di prasekolah, dia sudah tahulah, ya, dia sudah tahu pada hari Rabu kena pakai baju, ya, dia pakai baju yang berwarna oranye, yang mana baju ini boleh tuan-puan dapatkan di koperasi sekolah nanti, ya. Cuba tengok ya, baju hari Rabu pakai baju oranye dan seluar biru gelap. Pakaian hari Isnin, Selasa, Khamis dan Jumaat, baju t-shirt berwarna putih dan seluar biru gelap, di mana tuan-puan kena dapatkan baju ini di kedai-kedai kat luar lah. Ya, kita tak sediakan di sekolah. Jadi tuan-puan boleh beli kat luar sana mengikut skop dia. Baju yang tuan-puan tengok tu warna putih berkolar, mesti berkolar. Ya, mesti berkolar, baju putih dan seluar biru gelap lah. Baik. Okey, baik. Tuan-puan boleh tengok kasut, ya, kasut berwarna hitam. Kita selaraskanlah, ya. Sebenarnya kita boleh berwarna putih dan hitam, tapi untuk murid prasekolah saya galakkanlah, ya. Okey, kami sudah berbincang untuk galakkan murid untuk pakai stoking berwarna hitam, kasut berwarna hitam. Ya, okey, itu dia dari segi pakaian standard. Cuba tuan boleh tengoklah. Baik. Untuk sesi petang pula, okey, untuk sesi petang, baik, PDP ya, waktu belajar bermula pada pukul 1.30, ya. Tetapi murid kena sampai di sekolah sebelum pukul 1, sebab daripada pukul 1 hingga 1.30 itu ada sediakan makan lah, ya. Murid-murid kena makan dulu sebelum masuk kelas, ya. Sebelum masuk kelas makan dulu. Jadi sebelum pukul 1, 10 minit ya digalakkanlah, ya. Dari segi kehadiran ibu bapa kena patuhlah, ya. Tak nak nanti ada yang datang lambat, sebab kita murid sampai tu kita kena bagi makan dulu, ya. 1.30 tu kita dah mula belajar pada pukul 1.30. Jadi setengah jam sebelum tu dah kena datanglah, kena ada, sebab murid akan berkumpul di drop zone, berkumpul di drop zone. Jadi kena ingat masa dia 10 minit sebelum pukul 1 sudah berada di kawasan sekolah, ya. Untuk sesi petang ni akan tamat pada pukul 5.30
petang, akan tamat pada pukul 5.30 petang. Jadi ibu bapa perlu mengambil anak tepat pada waktunya lah, tepat pada waktu pukul 5.30 kena ambil anak di kawasan sekolah. Baik, untuk hari Jumaat masa dia lain lah. Untuk hari Jumaat waktu PDP bermula pada jam 2 petang sehingga pukul 6 petang. 6 petang. Waktu balik dia pukul waktu balik hari Jumaat berbeza. Pada pukul 6 petang untuk sesi petang. Sama juga dengan kita selaraskan pada hari Rabu murid memakai baju berwarna oranye hari Rabu. Sama je, cuma dari segi masa lah. Okey, baik, seterusnya tu dia. Saya bagi kita sudah paparkan di situ panduan pakaian murid prasekolah di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia tahun 2022. Dia sama je daripada tahun-tahun lepas. Kemeja berwarna putih. Saya akan terangkan di sini. Untuk murid lelaki, kemeja T berwarna putih berkolar. Mesti berkolar dan berlengan pendek. Seluar trek panjang berwarna biru gelap. Lencana sekolah mesti ada. Mesti dapatkan di koperasi nanti. Kita akan terangkan secara lebih lanjut dalam grup kelas nantilah. Baik, kasut hitam dan berstoking hitam. Itu untuk murid lelaki. Okey, baik. Bagi murid perempuan yang bertudung, bagi murid perempuan yang bertudung, kemeja T berwarna putih berkolar juga, mesti berkolar. Bagi nampak kemas mesti berkolar dan berlengan panjang. Berlengan panjang, berseluar trek panjang yang berwarna biru gelap. Sama saja, mesti ada lencana lengkap, lencana sekolah, kasut berwarna hitam, berstoking hitam dan tudung mestilah kain tudung bagi murid yang bertudung mesti pakai tudung yang berwarna putih. Kita tak benarkan warna-warni. Sebab sebelum ni ada jugalah yang pakai warna merah, warna biru. Kita tak bagilah. Bagi murid bertudung mesti berwarna putih. Kita sudah tetapkan kita tetapkan. Baik, bagi murid yang perempuan yang tak pakai tudung, sama je dari segi pakaian, dari segi baju dan seluar. Sama juga dari segi lencana sekolah, kasut pun sama. Cuma mesti dalam keadaan kemas lah rambut dia. Yang tak pakai tudung tu rambut mesti dalam keadaan kemas. Kalau panjang kena ikat. Tidak dibenarkan memakai reben yang berwarna-warni. Cantik-cantik pakai warna-warni tak dibenarkan. Kalau boleh pengikat getah pun sama, mesti berwarna hitam ataupun putih sahaja. Tak dibenarkan memakai reben bagai cantik-cantik yang pakai yang scarf cantik-cantik, tidak dibenarkan. Ikat sahaja rambut supaya sentiasa kemas. Tu dia bagi murid perempuan yang tak pakai tudung. Okey. Baik. Okey, baik, tuan-puan boleh tengok di slide tu peralatan yang perlu disediakan dan ditinggalkan di prasekolah. Baik, peralatan adalah seperti berikut. Set alat tulis. Pada hari pertama sekolah tu kena bawa satu set kotak pensel, ada warna, ada pemadam, pembaris, gam, semua tu barang alat tulis tu perlu diletakkan di dalam bekas dalam bekas lah. Dan jangan lupa tuan-puan labelkan nama murid di atas bekas pensel. Kalau nak cantik lagi, setiap batang pensel tu semua ada nama murid. Lagi bagus sebab murid ni kadang-kadang tertukar. Bagi dia senang, cikgu pun bila nampak tu terus boleh bagi kat murid tu. Jadi perlu labelkan nama murid lah supaya peralatan anak-anak tuan-puan tu selamat lah. Baik, lagi satu set baju dan seluar tu dimasukkan ke dalam plastik dan dilabel dengan nama anak untuk kegunaan kecemasan sahajalah. Baik, ini jika perlu. Saya bagi tahu kat sini jika perlu. Kalau dia rasa anak dia mungkin awal-awal ni dia rasa anak dia mungkin takut nak bagi tahu cikgu, nak pergi tandas semua tu kan. Baik, jadi kita jika perlu sahajalah. Jika perlu sahaja sediakanlah. Saya ada. Okey, baik, seterusnya. Okey, peralatan yang perlu dibawa berdasarkan SOP prasekolah sekarang.
Ya, okey, SOP prasekolah sekarang, beg sekolah tidak dibenarkan. Tak boleh bawa beg sekolah ke prasekolah. Sehubungan dengan itu, ibu bapa hendaklah menyediakan fail plastik keras untuk menggantikan beg. Sediakan fail. Dalam fail tersebut hendaklah diisi buku kalam. Nanti pasal buku kalam ni kita akan terangkan dalam grup kelas masing-masing nanti dan cleaning set seperti gambar di sebelah tu, tuan-tuan boleh tengoklah sekiranya dapat menyediakan cleaning set seperti di dalam gambar tu, boleh sedia kalau tali emas putus ke apa ke boleh tengok, tuan-tuan boleh tengok situ. Tapi apa-apa maklumat kita akan sediakan, kita akan bagi tahu, setiap maklumat kita akan bagi tahu dalam grup kelas masing-masing nanti. Okey, baik, seterusnya. Okey, peralatan yang perlu dibawa pada hari pertama. Hari pertama tu seperti mana yang saya terangkan tadi lah. Kita apa-apa kita akan bagi tahu dalam grup kelas juga set ya. Okey, baik, peraturan prasekolah ni yang pentingnya. Masuk ke prasekolah SK Taman Semin ada peraturan dia. Tuan-puan kena tahulah peraturan macam mana, apa dia peraturan yang perlu tuan-puan kena ikut. Tidak ada kompromi dalam mematuhi peraturan prasekolah. Tidak ada kompromi. Maknanya tuan-puan kena akur. Bila mana anak-anak tuan-puan sudah dapat masuk ke prasekolah SKDD, tuan-puan perlu akur dengan peraturan prasekolah yang kita sudah sediakan. Okey. Baik, pertama, kehadiran ke sekolah selewat-lewatnya sebelum 7.30 pagi untuk sarapan pagi. Baik, PDPC akan bermula pada jam 8 pagi. Tengoklah situ peraturan dia. Yang kedua, waktu pulang pada pukul 12 tengah hari, mohon kerjasama ibu bapa untuk mengambil anak mengikut masa yang ditetapkan. Kena akulah benda ni, kena ambil anak pukul 12 untuk sesi pagi, bagi sesi petang kena ambil pukul 5.30. Seperti yang saya terangkan tadilah, waktu dia apa-apa kita bagi tahu juga dalam grup nanti. Baik, sebarang kejadian yang berlaku selepas waktu prasekolah tidak lagi di bawah tanggungjawab pihak sekolah. Sebab itulah saya terangkan tadi, ambil anak tepat pada masanya. Kita tak nak apa-apa, insya-Allah kita tak nak apa-apa berlaku pada anak-anak tuan-puan. Sebab selepas waktu persekolahan bukan lagi tanggungjawab pihak sekolah. Baik, ibu bapa dilarang sama sekali berada di kawasan prasekolah sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Tidak dibenarkan ibu bapa untuk berada di prasekolah. Insya-Allah anak tuan-puan selamat berada di prasekolah. InsyaAllah. Baik, sekiranya ibu bapa hendak berjumpa dengan guru kelas ataupun pembantu pengurusan murid, bolehlah berbuat perjumpaan tersebut bolehlah dibuat sebelum dan selepas waktu persekolahan. Waktu PDP kita tidak benarkanlah. Apa-apa boleh rujuk, boleh maklum dengan guru kelas masing-masing. Baik, okey. Baik, seterusnya peraturan prasekolah lagi. Murid prasekolah hendaklah mematuhi peraturan memakai baju mengikut hari yang ditetapkan. Seperti mana yang saya bagi tahu tadilah, kena akur. Mohon kerjasama ibu bapa mengingati hari memakai pakaian yang ditetapkan. Ibu bapa kena ingat, kalau hari Rabu kena pakai baju oranye. Kesian anak-anak tuan-puan, kalau datang sekolah bila kawan hari tu pakai baju oranye, tiba-tiba dia pakai baju putih, terus dia menangis sebab baju tak sama. Kesian anak-anak sudah down dia hari tu. Sebab itulah ibu bapa kena alert dengan benda ni. Kesian anak-anak Baik, kehadiran murid di prasekolah adalah wajib sepanjang sesi persekolahan. Sekiranya tidak hadir, hendaklah dimaklumkan kepada guru ataupun PPM. Kena maklum kepada guru kelas. Kena maklum. Jika pihak sekolah tidak dapat maklumat apa-apa berkaitan kepada murid, pihak sekolah berhak mengeluarkan surat amaran. Jika tidak hadir 3 hari berturut-turut, dengan kata mudahnya kena maklum kepada guru kelas masing-masing. Baik, sekiranya bertukar nombor telefon juga segera memberitahu guru agar penyampaian maklumat tidak tertinggal, dan ketika kecemasan nombor yang aktif boleh dihubungi dengan segera. Sekiranya ibu bapa tukar nombor, terus update, terus bagi tahu guru kelas. Baik. Sekiranya ibu bapa ada masalah berkaitan dengan prasekolah, bolehlah berurusan terus dengan guru prasekolah.
Maklum dulu kat guru, bagi tahu dulu guru apa-apa masalah boleh bagi tahu dengan guru prasekolah ataupun pembantu pengurusan murid. Dan apa-apa kalau rasa ni boleh rujuk kepada guru besar, boleh rujuk kepada guru besar. Baik, ibu bapa perlu bertanya kepada murid sekiranya ada pesanan daripada guru. Kalau apa-apa boleh tanya Tapi sekarang ni melalui grup WhatsApp yang kita akan buka nanti tu, kita akan maklum dalam tu. Jadi ibu bapa kena alert lah, kena tengok sentiasa apa makluman daripada guru kelas, apa pemberitahuan semua tu guru kelas ibu bapa kena maklum lah. Keselamatan murid adalah tanggungjawab bersama. Guru dan PPM akan memastikan keselamatan murid sepanjang berada di prasekolah. Memastikan murid hadir ke sekolah dalam keadaan sihat, kemas dan bersih. Murid bergejala tidak perlu hadir ke sekolah. Ni tuan-puan kena maklum lah. Kalau anak pagi tu ada selsema, ada batuk, ada demam, tolong tuan-puan, minta tolong jangan hantar anak ke sekolah. Jangan hantar. Kalau rasa anak pagi tu demam, jangan hantar. Jangan hantar. Sebab apa tuan-puan, sekarang ni kita patuh dengan SOP. Murid yang bergejala tidak dibenarkan hadir ke prasekolah. Saya bukan apa tuan-puan, saya takut nanti ibu bapa ni kadang-kadang dia tak nak jaga anak dia kat rumah, anak-anaknya lasak kan. Nak pergi sekolah. Hidung berai pun pergi sekolah. Minta tolong tuan-puan jangan. Jangan sesekali menghantar anak yang bergejala hadir ke sekolah. Baik, seterusnya Okey. Garis panduan dan pengoperasian pengurusan prasekolah dalam norma baharu 2.0 tahun 2022. Ni dia. Baik, panduan pengurusan prasekolah ini disediakan sebagai sumber rujukan dan agensi yang menjalankan pendidikan prasekolah. Ni tuan-tuan boleh baca lah garis panduan ni. Tuan-tuan boleh baca sendirilah agensi yang KPM, Jabatan Kemajuan Masyarakat, Kemajuan Masyarakat iaitu KEMAS, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Perpaduan serta tadika swasta yang berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia. Ni dia garis panduan dia. Baik. Okey, ni pengoperasian prasekolah. Tempoh masa operasi adalah seperti yang ditetapkan dalam KSPK, Kurikulum Prasekolah, Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Semak tahun 2017, susun atur kelas perlu mengambil kira penjarakan fizikal, kebersihan dan keselamatan murid. Baik, ibu bapa digalakkan untuk menghantar anak mereka ke prasekolah tadika bagi memastikan murid dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran asal sebagai persediaan untuk pembelajaran seterusnya. Baik, guru dan pembantu pengurusan murid hendaklah memakai pelitup muka bersama dengan murid. Samalah dengan cikgu pun samalah kena pakai pelitup muka. Baik, ibu bapa penjaga perlu mengambil tindakan seperti yang berikut. Mematuhi tata cara pelawat masuk ke premis prasekolah semasa menghantar dan mengambil anak-anak jagaan mengikut waktu yang ditentukan. Ibu bapa boleh menghantar dan mengambil murid di luar pagar prasekolah. Memastikan anak-anak jagaan sentiasa memakai pelitup separuh muka. Memastikan anak dalam keadaan sihat dan tidak bergejala semasa hadir ke sekolah. Memastikan anak-anak jagaan tidak membawa beg sekolah dan bekalan makanan atau minuman kecuali yang memerlukan makanan khas dengan kebenaran pentadbir ataupun pihak prasekolah. Okey, baik. Waktu tiba dan pulang. Waktu tiba perkara yang perlu dilakukan apabila murid tiba di prasekolah adalah seperti yang berikut. Guru PPM merekodkan suhu badan. Baik, ini adalah yang norma yang hari itu. Baik, sekarang ni tidak diwajibkan untuk suhu lah, tidak diwajibkan untuk memeriksa suhu murid. Kalau ikut sebelum ni, suhu badan yang melebihi 37.5 darjah Celsius kena bawa pulang lah. Murid itu perlu dibawa balik semula untuk dapatkan rawatan. Jadi itu adalah tindakan ibu bapa lah. Kalau cek suhu datang sekolah, cek suhu, kalau suhu badan tinggi kena bawa balik anak. Tapi sekarang ni cek suhu tidak lagi disediakan di pintu pagar. Baik, ibu bapa penjaga tidak dibenarkan masuk ke kelas prasekolah. Apa-apa kita maklum melalui grup kelas lah nanti. Baik,
Murid mesti mencuci tangan sebaik saja tiba di kelas. Ni amalan mencuci tangan ni memang kita akan bagi tahu sentiasalah sepanjang musim sekarang ni, musim persekolahan sekarang, zaman Covid Covid tu tak hilang lagi ni, kena ikut peraturan dan SOP lah. Okey, murid duduk di tempat yang ditetapkan, murid bersarapan dan melakukan aktiviti di tempat masing-masing. Guru PPM memastikan tiada percampuran antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain. Murid tidak bercampur Jadi kerja-kerja kita lebih kepada individu tiada kerja berkumpulan. Baik. Waktu pulang, perkara yang perlu dilakukan seperti murid pulang dari sekolah adalah seperti berikut. Ibu bapa disarankan untuk membawa anak-anak jagaan terus pulang ke rumah selepas sesi persekolahan. Guru memberikan tugasan dengan kaedah yang selamat kepada ibu bapa tentang aktiviti pembelajaran di rumah. Itu sekiranya ada lah. Sekiranya ada. Baik. Bagi pengajaran dan pembelajaran prasekolah, pelaksanaan PDP dilaksanakan berdasarkan aktiviti yang terkandung dalam KSPK dengan memberikan penekanan kepada aspek keselamatan dan kesihatan. Guru dan PPM perlu memastikan perkara berikut dipatuhi. Perbualan awal, murid berada di tempat duduk masing-masing semasa perbualan awal. Murid dididik tentang amalan keselamatan dan kesihatan diri semasa berada di kelas dan di rumah. Okey, baik. Waktu rehat murid mengamalkan penjarakan fizikal semasa mencuci tangan. Murid makan di tempat masing-masing. Murid tidak dibenarkan berkongsi makanan dan peralatan makan minum seperti sudu, cawan dan sebagainya. Murid membersihkan meja masing-masing sebelum dan selepas makan. Okey. Baik, aktiviti PDP Okey, aktiviti PDP, murid mesti mencuci tangan sebelum dan selepas menjalankan aktiviti. Bagi penggunaan pusat pembelajaran, guru perlu menghadkan bahan dan peralatan. Menghadkan bilangan murid dengan mengambil kira penjarakan fizikal. Memastikan bahan dan peralatan dibersihkan sebelum dan selepas digunakan. Lawatan sambil belajar dalam kawasan sekolah dibenarkan. Okey, ini dia punya garis panduan. Baik, aktiviti di luar kawasan sekolah tidak dibenarkan. Okey, memastikan aktiviti berkumpulan atau aktiviti yang dilibatkan sentuhan tidak dilaksanakan. Memastikan murid tidak berkongsi bahan dan peralatan. Okey, bagi aktiviti penutup, guru dan murid berkongsi pengalaman pembelajaran pada hari tersebut dengan memberikan penekanan tentang aspek keselamatan dan kesihatan. Guru memberikan pesanan tentang amalan kebersihan dan aktiviti pembelajaran di rumah. Baik, sekian dulu taklimat ringkas daripada saya mengenai pengurusan prasekolah SK Taman Seminyak. Okey, apa-apa maklumat lanjut nanti akan diterangkan dalam grup prasekolah masing-masing Baik, sekian, terima kasih.